Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-51. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-79 dan 80 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu. Dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Nabi Lut berkata, kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat bertahan yang kuat dari penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-79 dan 80 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa para ulama berbeza pandangan ketika menafsirkan ayat kami tidak mempunyai hak terhadap puteri-puterimu. Sebahagiannya memahami dengan erti hajat dan keperluan dengan alasan bahawa seseorang yang tidak mempunyai hajat dan keperluan kepada sesuatu, maka dia tidak mempunyai hak. Ada juga yang memahaminya dengan erti tidak berhak kerana tidak menikahi mereka. Sesiapa yang tidak menikahi seorang wanita, maka dia tidak berhak ke atasnya. Homoseksual yang dilakukan oleh mereka juga bukan lagi sesuatu yang dilakukan secara sembunyi kerana malu melakukannya, malah dilakukan secara terang-terangan, malah mereka berbangga dengan perbuatan tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-79 dan ayat ke-80 surah Hud ini dengan mengisahkan mereka yang berkata kepada Nabi Lut, kami telah mengetahui bahawa kami tidak memerlukan wanita-wanitamu dan tidak ada keinginan pada diriku untuk menikahi mereka. Kamu juga mengetahui bahawa kami tidak memiliki nafsu untuk menggauli isteri-isteri kami. Maka tidak wajar kamu menawarkan wanita-wanitamu untuk mengalihkan perhatian kami kepada apa yang kami inginkan, padahal kami benar-benar mengetahui apa yang kami inginkan, iaitu bermesraan dengan lelaki, homoseksual, dan itulah yang kami utamakan. Maka dalam ayat ke-80 Nabi Lut berkata kepada kaumnya ketika mereka menolak ajaran Nabi Lut kerana mereka datang untuk membuat perbuatan terkutuk. Sekiranya aku mempunyai kekuatan, mempunyai penolong untuk menyikat kemahuanmu, atau aku mempunyai keluarga yang dapat melindungi aku, tentulah aku akan mencegah perbuatanmu. Sebahagian ahli tafsir berpendapat bahawa Nabi Lut AS mengarahkan kata-katanya itu kepada para tetamunya. Maka terjemahannya ialah, wahai para tetamuku, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk memerangi kaumku,
tentulah aku akan menghancurkan mereka. Demikian pula sekiranya aku mempunyai keluarga kuat yang dapat memelihara aku dari keganasan kaum ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-79 surah Hud ini dengan menyatakan makna bagi ayat ini. Kami tidak memerlukan anak-anak perempuanmu kerana kami lebih suka kepada lelaki, atau boleh juga diertikan bahawa kami tidak berhak mengahwini mereka kerana menurut agama kamu. Kami ini adalah termasuk dalam golongan orang kafir dan tidak boleh diterima berkahwin dengan perempuan yang beriman, dan engkau sebenarnya telah mengetahui apa yang kami kehendaki. Kami sebenarnya telah mengetahui sejak dahulu bahawa kami tidak ada keinginan kepada perempuan. Walaupun engkau mempelawa kami mengahwini anak-anak perempuanmu, kami tetap tidak menerima kerana yang kami inginkan adalah tetamu mu itu. Maka keluarkanlah mereka. Perkataan itu keluar kerana merasakan diri mereka kuat dan memandang lemah kepada Nabi Lut AS. Oleh itu Nabi Lut berkata, alangkah baik jika ada bagiku kekuatan, dengan maksud bahawa mempunyai kekuatan untuk membantu para tetamu. Nescaya Nabi Lut akan mempertahankan mereka dengan kekuatan yang ada itu dan mengusir mereka supaya mereka tidak mengganggu dan mendekati kalian menggunakan kekuatan yang ada, atau aku akan mengusir mereka. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-79 dan 80 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa kaumnya datang meluru ke rumah Nabi Lut AS dengan tujuan hendak mengganggu tetamu yang datang, kerana mereka sebelum ini pun sudah biasa melakukan kejahatan, iaitu datang dengan tujuan hendak melakukan perbuatan homoseks dengan tetamu seperti yang selalu mereka lakukan. Sebab itulah mereka tidak berasa segan silu untuk melakukan perbuatan buruk dan terkeji itu. Al-Qurtubi menyatakan bahawa kedatangan kaumnya seakan menyerbu rumah Nabi Lut AS seperti itu adalah kerana isteri Nabi Lut AS telah memberitahu kaumnya bahawa Nabi Lut AS menerima tetamu yang kacak dan segak rupa parasnya yang belum pernah dilihat orang sekacak itu sebelum ini. Maka kaumnya tidak berlengah lagi, lalu terus datang menyerbu ke rumah Nabi Lut AS untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-79 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa nafsu itu bagaikan bayi yang sedang menyusu. Jika dibiarkan, maka akan terus menyusu sehingga dewasa. Tetapi jika dikawal, maka ia akan berhenti dari menyusu. Pada ayat ke-80, Nabi Lut AS dan para mukmin sebagai manusia memiliki keterbatasan, tetapi sebagai hamba Allah, mereka adalah kuat kerana Allah sentiasa bersamanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-79 dan 80. Pada ayat ke-80, Nabi Lut AS dan para mukmin sebagai manusia memiliki keterbatasan, tetapi sebagai hamba Allah, mereka adalah kuat kerana Allah sentiasa bersamanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-79 dan 80 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengenai seruan Nabi Lut AS kepada kaumnya agar menjadikan perempuan sebagai isteri. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti sudah mengetahui bahawa sejak dahulu sehingga sekarang kami tidak mempunyai keinginan terhadap wanita yang ada di negeri ini, dan engkau tentu mengetahui apa yang kami kehendaki, iaitu terhadap lelaki, bukan perempuan. Oleh itu, janganlah kamu meminta kami menikahi perempuan. Kemudian Nabi Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan atau kedudukan untuk menolak perbuatan jahatmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan, agar aku dapat melindungi para tetamuku ini. Setelah diceritakan tentang tingkah laku kaum Nabi Lut yang melampaui batas ini, ayat berikutnya menceritakan bahawa Allah SWT akan menurunkan azab kepada mereka. Para malaikat berkata, wahai Nabi Lut, jangan takut. Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu,
untuk menyampaikan berita bahawa mereka akan diazab oleh Allah sehingga mereka tidak akan dapat mengganggu kamu kerana mereka pasti akan binasa. Oleh itu, pergilah berserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dua ayat dalam surah Hud ini menggambarkan kisah kaum Nabi Lut AS yang memberi pengajaran besar buat kita umat di akhir zaman bahawa perbuatan homoseksual atau nama modennya pada hari ini ialah LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender adalah diharamkan di sisi agama dan memberi kesan yang buruk kepada diri, masyarakat dan bangsa dari segenap aspek kehidupan. Menurut penolong pengarah kanan cawangan sosial bahagian pembangunan keluarga sosial dan komuniti JAKIM, Dr. Muhammad Izwan Muhammad Yusof berkata, di dalam seminar peradaban dan kecelaruan gaya hidup kontemporari, sebanyak 310,000 golongan homoseksual, terutamanya gay, dicatatkan pada tahun 2023, berbanding 173,000 orang yang dicatatkan pada tahun 2013. Bagi golongan transgender pula, beliau berkata dalam tempoh 20 tahun, jumlah golongan transgender menunjukkan peningkatan sebanyak 200%, iaitu sebanyak 30,000 orang pada tahun ini, berbanding 10,000 orang pada tahun 1988, dan kebanyakan daripada golongan ini bekerja sebagai pekerja seks. Menurut beliau lagi, peningkatan itu boleh jadi pelbagai faktor kerana dengan keterbukaan mungkin satu sudutnya media sosial yang ada pada hari ini. Golongan muda mempunyai akses lebih banyak terhadap internet dan media sosial. Ini secara tidak langsung menggalakkan mereka lebih terbuka untuk akses kepada perkara yang berkaitan dengan LGBT dan video-video yang tidak sepatutnya mereka tonton. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-79 dan ayat ke-80 surah Hud ini ialah, pertama, kisah kaum Nabi Lut AS ini mengingatkan kita bahawa betapa buruknya kesan dan balasan kepada sesiapa sahaja yang mengingkari dan mendustakan perintah Allah SWT. Yang kedua, sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Lut AS berdakwah secara berhikmah dengan tutur bahasa yang lembut dan sopan kepada kaumnya, menunjukkan bahawa baginda membawa imej yang jelas bahawa agama Islam sangat menitik beratkan akhlak terpuji ketika menyampaikan berdakwah. Ketiga, kisah Nabi Lut AS yang dirakamkan di dalam Al-Quran perlu menjadi sumber pedoman dan kekuatan buat para da'i untuk mengharungi dakwah yang semakin mencabar pada masa kini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.